A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dalam sesi tadabbur harian kita daripada surah At-Taubah. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 192 di ayat 32 sehingga ayat yang ke-36 daripada surah At-Taubah. Alhamdulillah. Seperti biasa, insya-Allah dimohon kepada semualah yang ada untuk memberi feedback suara dan juga gambar, insya-Allah. Hari ini kita akan tengok apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali ialah usaha-usaha yang dibuat oleh orang-orang kafir, orang-orang yang anti-Islam, orang yang tak suka kepada Islam ni. Mereka akan berusaha. Ini saya ceritakan sedikit ringkasan daripada kandungan, insya-Allah. Daripada muka surat 192 pada hari ini, iaitu yang pertamanya, mereka ini akan berusaha untuk memadamkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang sifat dan juga perangai dan juga apa yang hakikat yang banyak dilakukan oleh para ruhban dan juga para ahbar, iaitu pendeta-pendeta Kristian dan juga ulama-ulama lah kita kata, iaitu padri-padri Kristian dan juga ketua-ketua agama dalam Yahudi. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan balasan orang-orang yang melakukan perbuatan menyimpan harta dan tidak mahu membayar zakat, ataupun melakukan apa yang sepatutnya mereka lakukan dengan harta tersebut. Dan seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang bulan-bulan dalam kehidupan manusia, bilangan bulan, 12 bulan dan sebagainya. Kita akan tengok sama-sama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 32, ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat 32 ni bahawa salah satu daripada perkara yuriduna yang dikehendaki oleh orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang anti-Islam, orang-orang yang tak suka kepada agama, tak suka kepada Islam, mereka ini akan yuriduna, sentiasa ingin. Allah Taala gunakan perkataan di sini, dipanggil dalam bahasa Arabnya ialah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ni satu benda yang menunjukkan kepada sedang berlaku dan juga akan berlaku. Maknanya perkara ni tak padam-padam lah, maknanya akan terusan berlaku akan sampai kepada hari kiamat. Iaitu apa Allah Ta'ala sebut, yuriduna, mereka akan sentiasa ingin, menghendaki, an yutfi'u, untuk memadamkan nur Allah, memadamkan cahaya Allah, nur Allah. Nur Allah ini maksudnya adalah iaitu Islam, syariat Islam, ataupun setengah ahli tafsir kata maksud nur Allah ialah iaitu tanda-tanda yang membuktikan ataupun dalil-dalil yang menunjukkan ataupun apa-apa hujah. Mereka cuba untuk memadamkan hujah-hujah yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nur Allah itu cahaya Allah. Bi afwahihim, mereka menggunakan bi afwah, iaitu mulut. Allah Taala sebutkan perkataan mulut, iaitu kata-kata. Kalau sekarang ni tak guna kata-kata direct lah kan, bukan mulut, tapi sebenarnya ialah, kalau dulu tu mulut lah, tapi sekarang ni gunakan dengan alat-alat elektroniknya, dengan guna televisionnya, guna internetnya, guna media sosialnya, macam-macam kan. Itu adalah cara-cara yang Allah Ta'ala sebut dah. Mereka akan menggunakan semua yang ada pada mereka, alat-alat yang boleh disampaikan kepada orang ramai untuk memadamkan cahaya Allah. Jadi kerja pula kepada orang-orang yang anti-Islam ni, iaitu memadamkan cahaya Allah. Padahal kalau mereka buat kerja mereka pun diam-diam tak apa kan. Tapi ini adalah ketetapan Allah Ta'ala dah tetapkan. Jadi mengingatkan kita semua, kepada orang-orang yang beriman ni, bahawa
orang-orang yang anti-Islam, musuh-musuh Islam ni dia akan cuba juga untuk buat satu benda yang akan mengganggu Islam. Bukan mereka tu buat kerja tak ganggu Islam, tak mereka akan buat something yang mana dia akan mengganggu agama kita. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Allah Ta'ala kata, adakah Allah Ta'ala izinkan? No, Allah Ta'ala tak akan izinkan. Wa ya'ba enggan, maknanya enggan Allah itu. Kalau aba tu seperti seperti iblis tu, disuruh sujud kepada Adam, dia aba wastakbara. Jadi di sini maksud ya'ba tu Allah Ta'ala tak mau. Illa an yutimma nurahu, melainkan Allah nak menyempurnakan nurahu, cahayanya. Jadi kalau mereka nak padamkan cahaya Allah, Allah Ta'ala tak akan izin selama-lamanya. Jadi bila berlawan di antara makhluk dengan Allah, siapa yang lebih kuat? Takkanlah makhluk lebih kuat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang lebih kuat. Kalau Allah Ta'ala tak nak padam, mereka nak padamkan, takkanlah padam. Jadi artinya keyakinan kita kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga agama, Allah Ta'ala boleh kekalkan Islam, Allah Ta'ala boleh membantu Islam, dan Allah Ta'ala boleh meneruskan Islam ni. Sebab itulah Islam ni akan, sebagaimana kata hadis Nabi SAW, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haqqi, akan tetap ada satu kumpulan daripada umat aku yang akan menzahirkan makna memenangkan, makna akan menunjukkan, mereka tak boleh padamkan, memenangkan Islam hatta ya'tiya amrullah, sehingga datanglah urusan Allah, iaitu hari kiamat. Makna selagi mana belum kiamat akan tetap ada, di sana ada, di sini ada, di sana kan. Kalau mereka padam di sini, akan ada di sana. Tak boleh padam-padam kan. Kalau kita manusia padam api kan, maknanya kemungkinan padam api semua padam kan, tapi tak, cahaya Allah tetap akan bersinar. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tak suka menyalanya, tak suka nampaknya Islam, zahirnya Islam atas dunia ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini kan, wallazi arsala rasulahu, Allah lah yang telah mengutuskan rasulnya. Siapa rasul ni? Bukannya boleh reka-reka sendiri, boleh aku nak jadi rasul ke, tak. Allah Ta'ala yang telah mengutuskan. Jadi kalau Allah Ta'ala dah utuskan rasulnya, bil huda, dengan petunjuk, maknanya Allah Ta'ala telah beri petunjuk kepada nabi-nabi ni membawa petunjuk bil huda. Jadi arsala rasulahu bil huda. Jadi bil huda ni dengan petunjuk, dengan Qurannya, dengan Tauratnya dulunya, dengan Injilnya, semua tu Allah Ta'ala beri. Wa dinil haqqi, dan membawa agama yang benar. Wa dinil haq maknanya bukan bawa agama Kristian, bukan bawa agama Yahudi, tapi semua tu bawa Islam. Nabi Musa bawa Islam, ni bawa Islam, semua bawa Islam. Sejak daripada Nabi Adam AS, semua tu mereka tu adalah Islam. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati, wahai anak-anakku. Nasihat, wasiat Nabi Ibrahim, jangan semua kamu mati, melainkan kamu ni mesti Muslim, iaitu maknanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tiba-tiba sekarang ni adanya Yahudi pula, adanya Kristian pula. Itu adalah merupakan ajaran-ajaran yang telah diselewengkan oleh pengikut-pengikut ni, oleh Bani Israel. Jadi mereka ubah sana, ubah sini, jadilah Kristian, jadilah Yahudi. Sedangkan mereka semua adalah sebenarnya asalnya pengikut Nabi yang asal. Nabi-Nabi asal itu adalah merupakan Muslim. Jadi Allah SWT sebut sini, semua itu membawa ajaran yang dinil haq. Tujuan kenapa Allah Ta'ala tu? Liyuzhirahu. Allah Ta'ala nak yu'lihi, iaitu yuzhir itu maknanya menzahirkan, itu meninggikan. Yu'lihi. Liyuzhirahu ala dini kullih, ke atas semua agama-agama yang bersalahan dengan Islam tadi tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengutuskan. Allah Ta'ala utuskan ada sebabnya. Sebabnya kenapa? Kerana untuk menzahirkan Islam itu, untuk menangkan Islam itu. Walau karihal musyrikun. Sekali lagi kan, kalau yang tadi walau karihal kafirun, sekarang ni walau karihal musyrikun. Walaupun orang musyrik tak suka. Orang musyrik dia nak juga bahawa ajaran syirik itu yang menang, yang berterusan dan sebagainya. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-34. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban. Allah Ta'ala sebut sekarang ni cerita tentang al-ahbar. Al-ahbar itu ialah pendeta-pendeta agama Yahudi, dan kemudian ruhban iaitu ketua-ketua agama dalam Kristian. Jadi ada dua sini, Kristian dan juga Yahudi.
Allah Ta'ala sebut, wahai orang beriman. Ni nak cerita ni, banyak, tak semua tak semua, banyak, inna kasiran. Maknanya majoriti minal ahbari wal ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Kerja mereka ni, pendeta-pendeta ni, kita sebut sini kan, Allah Ta'ala sebutkan kasir, bukannya semua. Allah Ta'ala sebutkan banyak daripada mereka ni ya'kuluna. La ya'kuluna, la ya'kulu artinya makan, bukan mesti maknanya makan dengan makan makanan, tapi Allah Ta'ala sebut gunakan perkataan makan di sini untuk menunjukkan bahawa tujuan asasi orang ni nak dapatkan harta adalah untuk makan. Tapi bukan semua makan, mungkin untuk pakai, mungkin untuk minum, mungkin untuk tempat tinggal, untuk belanja, apa kemewahan dan sebagainya. Jadi Allah SWT sebut sini banyak di antara mereka ni, ahbar dan juga ruhban ini, mereka ini makan amwalan nas, harta manusia, bil batil, dengan secara tidak betul. Bagaimana di tempat lain ada disebutkan, iaitu dengan cara rasuahnya kan, rasuah, dalam bahasa Arabnya, bahasa Melayu kata rasuah, iaitu dengan menjual agama mereka, iaitu dengan mengubah agama mereka. Orang ni nak minta ni, orang ni nak minta ni kan, dengan minta, okey, minta agama ubah sikit boleh tak, ni halal tak haram. Jadi mereka benarkan kerana apa? Semata-mata dibayar duit. Jadi itulah yang berlaku, menyebabkan, tengok apa yang berlaku kepada ajaran sekarang ni, ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Isa, ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Musa, Kristian dan juga Yahudi. Apa jadi? Dah rosak semua kan. Yang di sini rosak. Sebab apa? Hasil daripada inilah apa yang dibuat oleh pendeta-pendeta mereka ni. Jadi sikap ini Allah Ta'ala beri amaran kan, bahawa oleh kerana itulah mereka dirosak. Kerana apa? Kerana pendeta-pendeta mereka tu yang sanggup jual agama dengan mengambil harta kerana duit. Jadi Allah SWT ingatkan, la ya'kuluna amwalan nas bil batil, maka agama jadi rosak. Jadi kalau Islam pun, kalau kita pun kan, kalaulah ulama-ulama Islam buat macam tu, nescaya akan jadi rosaklah agama. Satu generasi mungkin tidak, tapi selepas daripada itu mereka mula menuliskan, mula bercerita. Zaman sekarang pula ditinggalkan, ada MP3-nya, ada MP4-nya, ada ni kan. Jadi orang-orang kemudian akan datang dengar, akhirnya mula rosak agama. Jadi oleh kerana itulah Allah SWT memelihara agama ni. Allah Ta'ala tak akan benarkan. Allah Ta'ala takkan, kalau ada betul akan adalah ulama yang akan menentang. Kalau ada yang tak betul tu, akan lahirlah, Allah Ta'ala lahirkan orang-orang yang akan menzahirkan balik agama ni, menolak cara pemikiran-pemikiran yang tak betul ni. Alhamdulillah kan. Tapi apa yang berlaku kepada Kristian dan Yahudi, maka mereka pun sesat. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini, mereka ni la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Kemudian yang kedua, perangai mereka ni apa? Yasudduna an sabilillah. Mereka ni menghalang siapa? Menghalang an-nas, menghalang manusia. Wa yasudduna an-nas, dalam tafsir kata wa yasudduna an-nas an sabilillah, menghalang manusia daripada jalan, iaitu nak tutup Islam ni, nak halang manusia ni daripada dengar Islam, nak menghalang manusia ni. Sebab itulah dalam Islam ni peperangan tu berlaku. Peperangan berlaku kerana orang-orang yang tidak mahu beriman ni, dan mereka ni bukan sekadar mereka tidak mahu beriman, tapi mereka nak tutup, mereka nak halang orang lain daripada dengar iman, daripada dengar Islam ni. Kerana mereka takut kalau nanti orang lain dengar Islam, nanti takut orang masuk Islam. Jadi apabila orang tu masuk Islam, ikut ajaran Muhammad, nanti mereka yang rugi, tak ada lagi nak dapatkan harta, tak ada lagi. Jadi maknanya kerana kejahatan yang ada di dalam hati mereka, menyebabkan mereka ini sanggup untuk buat benda macam tu. Jadi Allah SWT sebut ni, mereka ni perangai mereka yang kedua ialah yasuddunan nas, menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu, wallazina yaknizuna, orang-orang yang yakniz. Al-kanzu ni artinya ialah jam'u, ad-dammu wal jam'u, orang-orang yang mengumpulkan, menghimpunkan. Allah Ta'ala kata, dan orang-orang yang menghimpunkan emas dan perak, az-zahab wal fiddah, emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan kemudian tidak menginfakkan harta tersebut di jalan Allah. Allah Ta'ala bagi amaran, fabashshirhum bi'azabin alim. Kita sebut hari itu, sejak daripada hari itu kita ada perkataan banyak Allah Ta'ala sebut ni, fabashshirhum. Asal makna fabashshirhum itu berilah khabar gembira. Gembira apa? Dengan azabin alim, dengan azab yang pedih. Bukan khabar gembira, tapi itu adalah merupakan cara penggunaan Quran. Nak kata apa kan, Allah Ta'ala kata nak perli, kita katakan
Kami sediakan tak apa, kami sediakan tempat yang baik untuk kamu, bukan tempat yang baik, kami sediakan neraka untuk kamu, khabar gembira untuk kamu, untuk kami, aku sediakan. Macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala katakan. Jadi siapakah orang yang akan dinerakakan ni? Allah Taala sebut ialah orang-orang yang mengumpulkan harta, emas dan juga perak, dan kemudian mereka tidak infakkannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini, berkenaan dengan ayat ini, dipanggil Al-Kanzu. Kanzu ni maknanya kita kata menghimpunkan harta, bekerja sungguh-sungguh ke dan buat apa-apalah kan. Dan kalau ikutnya termasuk jugalah ni ahbar, iaitu pendeta-pendeta ni, mereka ni mengumpulkan harta hasil daripada apa yang mereka dapat daripada orang ramai. Sebab itulah mereka ni kaya-kaya kan, kaya-kaya kan. Sebab apa? Himpunkan harta ni, ubah agama sini kan. Orang nak macam ni menjual surat pengampunan dalam Kristian. Jadi maknanya benda-benda mereka ni akhirnya mereka kumpulkan harta yang banyak. Ayat ini telah menjadi pertikaian di kalangan para ulama tafsir. Apakah maksud ayat ini? Iaitu seorang tu yang kalau mengumpulkan harta tu tak boleh. Adakah haram mengumpulkan harta? Jadi ulama-ulama sejak daripada zaman sahabat ni, ada seorang sahabat yang masyhur bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dia ni terkenal dengan zuhudnya, terkenal dengan, dan adalah pandangan-pandangan dia. Di zaman Saidina Uthman, dia ni berada di Syam. Abu Dzar ni, Syam ni agak jauh lah, maknanya sekarang ni Damsyik lah, kita kata kat area-area tu kan, Baitul Maqdis, Palestin, semua dipanggil Syam pada masa tu. Jadi dia berada di sana, dan Muawiyah ni menjadi governor di kawasan tu, di bawah pemerintahan Uthman bin Affan, Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi pada masa tu berlakulah sedikit pertikaian pendapat di kalangan Muawiyah ni dengan Abu Dzar. Abu Dzar berkata, ayat ini Al-Kanzu sini, mengumpulkan sini ialah sesiapa saja yang ada harta yang lebih daripada kegunaan dia. Dia maknanya dia bekerja dapat harta dan sebagainya, kemudian ada harta yang lebih, kemudian dia guna, dan apa yang lebih daripada kegunaan dia, kata Abu Dzar, adalah merupakan Al-Kanzu. Ini maksudnya ialah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni. Muawiyah pula berkata, Muawiyah kata tidak, bukan maksud macam tu. Muawiyah kata ayat itu turun mengenai dengan orang-orang Yahudi dan juga Kristian. Kata Abu Dzar, yes, betul, ayat itu turun berkenaan dengan mereka, tetapi untuk kita. Mengenai mereka, betul kata Abu Dzar, tapi untuk kita. Jadi berlakulah pertikaian. Kata mengikut pendapat Muawiyah pula. Muawiyah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muawiyah kata maksud ayat ni ialah orang-orang yang tak bayar zakat. Kata Abu Dzar, tak, bukan tak bayar zakat, tapi mereka yang menyimpan lebih daripada keperluan yang mereka gunakan. Jadi akhirnya Muawiyah pun memberitahu kepada Khalifah Saidina Uthman. Jadi Saidina Uthman panggil Abu Dzar ni. Jadi Abu Dzar pun datanglah ke Madinah. Jadi ramailah orang sambut dia dan begitulah mereka. Jadi Saidina Uthman menasihatkan kepada Abu Dzar ni, kamu tak sesuailah tinggal di Madinah ni, kerana ramai peminat kamu dan sebagainya kan. Takut kamu ni membuat kecoh sebab pendapat kamu agak berlainan sikit daripada pendapat ramai sahabat yang lain. Jadi Saidina Uthman kata kamu tinggallah di satu tempat nama dia Rabazah. Rabazah ni iaitu agak di luar Madinah kan. Jadi akhirnya dia tinggal di situ. Jadi ada sahabat pernah berjumpa dengan dia, sahabat tanya dia, kenapa awak tinggal di sini? Jadi dia ceritakanlah apa yang ni. Dia kata Saidina Abu Dzar Al-Ghifari, dia kata walaupun siapa saja yang dilantik untuk menjadi khalifah, maka aku akan patuh dan taat kepada dia. Maknanya dia walaupun dia mempunyai pendapat yang berlainan, tetapi kerana perintah daripada khalifah pada masa itu iaitu Saidina Uthman, maka dia pun larilah berada di sana kerana atas arahan daripada Saidina Uthman. Jadi maknanya dia walaupun nak tunjuk contoh yang baiklah kan, walaupun dia macam tu, tapi dia tetap juga patuh kepada seorang khalifah kan yang pada masa itu. Jadi tu nak katakan pandangan. Jadi ada beberapa banyak pandangan, tapi pandangan yang paling kuatnya ialah mengatakan bahawa maksud di sini siapa-siapa yang menyimpan harta tetapi tidak membayar zakat, maka orang itu akan terkena kepada ayat ini, iaitu fabashshirhum bi'azabin alim. Pada ayat 35 Allah SWT terus lagi sambung yauma, pada hari di mana yuhma alaiha, di hari akhirat nanti orang yang buat macam tu, perangai tadi tu, iaitu menyimpan harta. Tapi setengah ulama mengatakan begini maksud ayat ni, iaitu sesiapa yang menyimpan harta dan tidak menginfakkan di jalan Allah,
bukan hanya zakat, tapi maknanya lebih sikit daripada zakat, iaitu kalau Islam perlukan kepada hartanya, tapi dia tetap juga menyimpan hartanya, tidak membelanjakan, tidak menginfakkan di jalan Allah lebih daripada zakat, mana dia pun terkena kepada ayat ni. Jadi ayat ni sangat-sangat lah, jadi kita berhati-hatilah dengan apa bila kita ni menyimpan harta dengan banyaknya dan sebagainya kan, dan tidak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita takut dan gerunlah dengan ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala kata yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari di mana yuhma tu maknanya distereka kan, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Kemudian fatuqwa biha jibahuhum, lalu ditukwa, dibakar. Tukwa ni dibakar, jibahuhum maknanya dahi ni kan, ini yang jibah, dahi mereka, wa junubuhum dan tepian mereka, dan kemudian zuhuruhum dan kemudian belakang mereka. Maksud sini ialah makna seluruh tubuhnya, seluruh badannya akan dimasukkan oleh Allah SWT, akan dibakar dalam neraka, wal iyazubillah. Kemudian wahaza ma kanaztum, kemudian dikatakan minta maaf tak ada waw, haza ma kanaztum, dikata inilah benda yang kamu simpan sangat, yang kamu kumpulkan, li anfusikum, untuk diri kamu sendiri. Maknanya bukan untuk orang lain, maknanya kamu simpan, kamu kumpul, kamu kans tadi ialah maknanya kamu kumpulkan, maknanya kamu kumpulkan untuk diri kamu. Kamu bukan kumpul untuk orang lain, bukan untuk infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Tapi inilah benda. Jadi benda-benda itu semua akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bahan yang akan membakar kita balik. Ma kanaztum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizun, dan rasakanlah apa yang kamu kumpulkan ni. Maknanya soalannya, kalau lagi banyak harta kita ni yang kumpul tapi tak apa, kita tak menunaikan haknya, maka akan banyak lagi lah perkara-perkara yang akan membakar kita di hari akhirat nanti. Jadi itu adalah ayat yang ke-35. Jadi moga-moga akan menjadi pengajaran lah kepada kita kan, mengingatkan kita apabila kita ni mengumpulkan harta tanpa kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berikan kepada yang diperlukan oleh agama. Seterusnya ayat yang terakhir pada hari ini, itu ayat 36. Ayat ini Allah SWT sebutkan tentang bulan-bulan dalam kehidupan manusia. Allah Ta'ala kata, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu Wa Taala kata, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12. Jadi Allah Ta'ala dah sebut sini kan, bulan tu ada 12 Jadi kita pun 12 bulan juga kita gunakan 12 bulan. Tapi kita mungkin menggunakan bulan dengan bulan Masihinya kan, ada Masihinya, ada Hijri. Jadi Alhamdulillah kita masih mengekalkan Hijri. Nasib baik kan. Kalau tak kan, nanti susah kita kan. Kenapa? Kerana banyak benda-benda adalah dalam agama akan merefer kepada Hijri, iaitu bulan Hijri, iaitu bulan apa ni, bulan Muharram, bulan Safar, macam tu, dan begitulah seterusnya kan. Bukannya kita Januari Februari saja kan. Alhamdulillah masih ada kan. Bukan salah menggunakan Januari Februari itu, tapi tak boleh tinggalkan yang tu. Kenapa? Kerana Ramadan, Syaban semua tu kan, Zulkaidah, Zulhijjah, semua tu adalah bulan-bulan yang akan mengira perkiraan untuk ibadat kita. Kita tengok ni Allah SWT sebut bulan, Allah Ta'ala tak sebutkan bulan apa, bulan guna Masihi ataupun guna matahari ataupun guna bulan tapi Allah Ta'ala sebut dia adalah 12 bulan. Kemudian cuba bayangkan kalau kita ubah jadi 14 lah, akan jadi confuse, bertukar-tukar, jadi berpusing-pusing kan. Jadi Alhamdulillah kita masih menggunakan 12 Kemudian Allah Ta'ala kata, ini benda ni di dalam kitabillah, fi kitabillah. Kata ulama kata ialah dalam kitabillah, maksudnya di dalam Lauh Mahfuz. Maksudnya sejak lagi penciptaan langit dan bumi ini Allah Ta'ala tetap dah bahawa dia adalah 12. Ada yang kata maksud fi kitabillah ialah dalam hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengikut hukum Allah, bahawa ianya bentuk undang-undang Allah, maka dia adalah 12. Kemudian yauma khalaqas samawati wal ard, sejak daripada penciptaan langit dan juga bumi. Kemudian minha, daripada 12 itu ada 4 yang arba'atun hurum, ada 4 yang hurum. Hurum tu maknanya ialah yang diharamkan peperangan berlaku padanya, diharamkan buat apa padanya kan, itu maknanya arba'atun hurum. Apa bulan 4 bulan yang dipanggil bulan haram tu?
iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rejab. Jadi ada 3 yang bersambung, 1 yang terpisah. 3 yang bersambung tu berderetan kan, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Kemudian jadi Allah SWT tetapkan perkara ni. Walaupun kita kata tapi memang tetap dan cantik kan, sebab pada bulan tu lah juga Allah Ta'ala tetapkan orang-orang tu ialah melakukan, membuat haji kan. Jadi kita tengokkan haji pada, kita kata tu pada 10 lah, kita katakan 10 Zulhijjah 10, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi tu masa adalah buat haji. Jadi ada sebulan sebelum tu, sebulan lebih, kemudian ada sebulan lebih selepas daripada tu. Jadi bagi orang Arab, kalaulah orang Arab pun, untuk orang Arab zaman dulu, kalaulah boleh berlaku peperangan, boleh kacau orang pada bulan-bulan tu, saya susahlah mereka ni nak berjalan. Jadi mereka ni menghormati benda ni. Pada bulan tu, pada bulan sejak bulan Zulkaidah tu, mereka pun mula boleh bertolak untuk pergi mengerjakan haji di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ada pula bulan haram selepas tu, jadi mereka boleh balik dengan tenang. Sebab apa? Tak akan, mereka semua menghormati benda ni, Arba'atun Hurum ni, sejak daripada zaman jahiliah lagi, sejak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah SWT kata, zalikad dinul qayyim, itu adalah merupakan agama yang benar, agama yang mustaqim. Qayyim tu maknanya mustaqim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan itu. Ulama kata, iaitu maksudnya ialah jangan kamu buat maksiat. Kenapa? Maksiat pada bulan-bulan tersebut dia akan jadi berganda-ganda. Sebab apa? Sebab bulan tu bulan yang istimewa. Jadi kalau buat maksiat pada tu, jadi dia istimewa jugalah. Dosa pun jadi istimewa juga kan. Bukan pahala saja. Terutama sekali, yang paling top sekali ialah 10 Zulhijjah tu, 1 hingga 10 tu. Itu paling top lah kan. Dan bagi kita pun, bila ibadah pada masa itulah masa yang tinggi kan, disunatkan puasa dan sebagainya. Kemudian waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Tapi Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu, kamu perangilah orang-orang musyrik yang menentang Islam ni, yang menentang agama, kamu perangilah mereka kafatan kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka ini memerangi kamu kaffah semuanya. Jadi ayat ini, kata setengah ulama'nya ialah bahawa apa? Tak kira lah bulan haram ke tak bulan haram, kalau mereka memerangi orang Islam, maka kamu boleh perangi mereka. Jangan kira bulan haram tak haram sekarang ni. Sebab ayat ni turun berkaitan dengan bulan haram. Jadi sekarang tiba-tiba orang kafir menyerang kamu. Kalau kita tengokkan apa yang dibuat oleh orang kafir di Mekah, mereka ni menzalimi orang-orang Islam, tak kira lah bulan haram. Bukan saja bulan haram, di tanah haram. Semasa di Mekah, semasa zaman Nabi berada di Mekah lagi tu. Apa yang dibuat oleh orang kafir terhadap sahabat-sahabat Nabi, terhadap Nabi, mencerca Nabi, membunuh sahabat-sahabat Nabi, membunuh Sumayyah contohnya kan, membunuh Ammar, membunuh Yasir, ayah kepada Ammar, kemudian tu menyeksa para sahabat. Di mana mereka buat tu? Semua tu di Mekah. Bukan di luar Mekah, di Mekah tu. Maknanya dalam tanah haram mereka buat kerja tu. Kemudian dalam bulan haram mereka buat tu. Mereka tak hirau tengok apa yang dilakukan, tapi konon-kononnya bila luar kena kita jaga bulan haram. Itulah juga yang berlaku kita tengok pada hari ini kan. Orang, mereka menyeksa orang Islam, mereka buat apa-apa pada orang Islam, mereka tak bising. Tak adalah kata human right lah, kena jaga apa ni, hak asasi manusia. Tapi bila berlaku sikit kepada mereka, tengok mereka akan buat macam-macam. Apa yang berlaku lah pada hari ini kan. Kita kesian keadaan yang berlaku kepada pelarian-pelarian yang berlaku kan di Belarus dengan Poland di sempadan tu kan, yang kebanyakan mereka sangat-sangat sejuk. Cuaca sekarang ni hampir zero kan, tapi mereka terpaksa duduk di tepi-tepi jalan tu kan. Kenapa? Kerana mereka tidak dibenarkan untuk menyeberangi ke sempadan negara. Jadi ini adalah keadaan yang berlaku kan. Jadi apabila orang Islam ni ditindas di negara-negara setengah-setengah, banyak negara mereka tu ditindas, tak ada suara pula hak-hak asasi manusia ni. Tapi bila berlaku sikit apa-apa di negara, bila orang Islam dikatakan buat, mereka jadi point pula untuk menyerang Islam. Jadi begitulah yang berlaku sekarang ni kan. Begitulah yang dibuat oleh orang kafir di Mekah dulu. Mereka buat apa-apa terhadap orang Islam, tak kira bulan haram, tak kira tanah haram, mereka buat. Tapi bila berlaku sikit orang Islam buat something, mereka pun bising lah, mengata Muhammad ni langgar bulan haram, buat kerja dan macam-macam lagi. Jadi Allah SWT bagi penegasan terakhir, waqatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah.
mereka yang yuqatilunakum kaffah, mereka yang memerangi kamu seluruhnya kan. Jadi Allah Ta'ala kata wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa, dengan memberikan kemenangan kepada mereka, dengan memberikan al-aun, pertolongan, kata ahli tafsir dalam tafsir jalan lain. Jadi setakat itulah saja pada pagi kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam muka surat 193 akan datang insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita sudahi dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.